Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi al-alim Syahwan Daud bin Syahwan Abdullah bin Syahwan Idris Al-Fatani, wa ila ruhi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i, wa ila ruhi Abu Hasan bin Ismail al-Ash'ari, wa ila ruhi Abu Mansur Muhammad bin Al-Maturidi, ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihil ma uliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ke surat 92, sunat witir. Baik. Sunat witir. Witir dari segi bahasa ialah ganjil. Manakala dari segi istilah pula ialah witir bermaksud solat tertentu yang dilakukan pada waktu yang tertentu yang menutup solat-solat malam, sama ada ia malam, pertengahan atau pengakhiran malam, siang. Dia pada waktu malam. Baik. Jadi witir tadi apa maksud dari segi sudut bahasa? Iaitu ganjil. Baik. Sembahyang sunat witir adalah sunat yang muakkad, yang sangat dituntut, sangat digalakkan dan mengekalkan mengerjakannya. Sabda Nabi SAW, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minni. Sembahyang witir itu suatu hak. Apa maksudnya? Solat yang sebenar-benarnya. Maka sesiapa yang tidak mengerjakan ia bukan dari golongan kami. Jadi hadis ni Nabi menerangkan bahawasanya iaitu solat sunat witir ini amat sangat dituntut. Di dalam mazhab lain sehingga mengatakan wajib, tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i iaitu sunat muakkad, sangat dituntut. Solat sunat witir ni lebih afdal dari solat sunat rawatib yang pada minggu lepas kita yang dah belajar tu. Baik. Apa fadilat solat witir ni? Iaitu orang yang mengamalkan solat sunat witir ni akan turut disaksikan oleh para malaikat.
walaupun dia melakukan solat sunat witir tu 1 rakaat. Ganjil. Kan? Baik. Yang kedua, solat witir lebih utama daripada solat-solat sunat rawatib yang lain yang saya terangkan tadi tu. Kemudian yang ketiga, menurut sunnah yang akan memperolehi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Orang yang melakukan solat sunat witir ni. Jadi jika sekiranya seseorang itu hendak melakukan solat sunat witir, tidak perlu menunggu hendak bangun tahajud. Jadi selepas melakukan solat fardu isya dan kemudian dia melakukan solat sunat rawatib iaitu ba'diyah, dan kemudian dia melakukan solat sunat witir, boleh. Itu dinamakan melakukan solat sunat witir pada awal, pertengahan lain, dan di akhir lain. Di akhir itu contohnya nak dekat-dekat terbitnya fajar sidi. Faham tak? Witir, waktu witir ni panjang. Bermulanya selepas melakukan solat isyak. Kena faham, bukan selepas isyak, selepas melakukan solat fardu isyak. Baik. Jika sekiranya seseorang itu membuat jamak takdim, dia dah selesai melakukan solat jamak takdim, adakah dia dibolehkan melakukan solat sunat witir? Jawapannya boleh. Itu saya cakap tadi, selepas melakukan solat fardu isyak. Maksudnya melakukan, melaksanakan. Kena faham. Bukan walaupun pada ketika itu dia membuat ataupun melakukan solat jamak takdim tu, waktu isyak tu boleh masuk. Jamak takdim ni apa maksud jamak takdim ni? Jamak maksudnya menghimpunkan. Takdim ni yang didahulukan. Faham? Yang didahulukan. Contohnya apa? Yang mana solat fardu isya dilakukan di dalam waktu solat fardu maghrib. Ini untuk orang yang musafir. Untuk orang yang musafir. Minta maaf sebab saya tak berapa jelas sangat ataupun kurang sikit lah. Baik. Kena faham? Jadi jika sekiranya seseorang itu melakukan solat jamak takdim, maknanya dia melakukan solat fardu isya di dalam waktu maghrib. Faham? Itu dinamakan jamak takdim. Beza jamak takdim dan qasar lain. Jamak takdim tak semestinya mesti qasar. Faham? Beza. Kadang-kadang ada orang keliru. Jamak qasar, saya nak buat jamak qasar. Yelah, jamak qasar jamak apa? Sama ada jamak takhir ataupun jamak takdim. Yang mana satu nak buat ni? Tapi saya nak buat jamak qasar lah, dia kata. Jadi kurang sikit pengetahuan kat situ. Jadi yang boleh dikasarkan ialah solat fardu 4 rakaat. Jadi kalau solat yang 3 rakaat tidak boleh dikasarkan. Faham? Jadi kalau dikasarkan 2, tinggal 1 je. Jadi yang boleh dikasarkan solat fardu zuhur, solat fardu asar, solat fardu isya. Jadi solat fardu asar tak boleh jamak takhir dengan solat fardu maghrib. Faham? Ataupun dia tak boleh jamak takdimkan fardu maghrib dengan asar, tak boleh. Dia mesti kalau misalnya kata jamak takdim, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Dia tak boleh asar dengan maghrib. Contoh perjalanan tu kan, dia nak buat jamak takhir, ada kata kejap lagi nak masuk maghrib ni, asar belum lagi, asar belum lagi. Tiba masuk waktu maghrib, dia terus buat apa?
jamak takhir. Kononnya jamak takhir dia combine dengan apa ni? Maghrib dengan asar, tak boleh. Faham? Jadi qasar lain, jamak lah lain. Ini dah masuk kat jamak dah. Kita berbalik kepada solat witir. Jika seseorang itu bermusafir, dia melakukan solat jamak takdim, saya ulang sekali lagi, dia melakukan solat jamak takdim, walaupun belum masuk waktu isyak, selesai saja dia melakukan solat fardu isyak pada jamak takdim, kemudian dia boleh melakukan solat sunat witir. Faham? Jadi ada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, berwasiat kepadaku supaya melakukan 3 perkara, iaitu berpuasa 3 hari pada setiap bulan, 2 rakaat duha, dan melakukan solat witir sebelum tidur. Jadi maknanya kalau nak hendak melakukan solat witir ni sebelum tidur boleh. Ada kata tak boleh. Cuba kita berbalik kepada solat sunat tarawih yang kita lakukan pada bulan Ramadan, kan? Lepas kita dah melakukan solat tarawih, kemudian kita buat apa? Yang terakhir tu, witir. Ada kita tidur dulu? Tak ada. Buat witir dulu. Ada yang berpendapat tak boleh buat solat sunat witir. Dia mesti kena buat solat tahajud qiyamul lail baru boleh buat witir. Itu salah. Anggapan mereka yang tidak mengetahui tentang solat sunat witir ni, nak buat solat sunat witir ni mesti lakukan solat tahajud, lepas tu solat taubat, solat hajat, lepas tu apa lagi, solat tasbih, lepas tu apa lagi, akhir tu penutup mesti solat sunat witir. Anggapan mereka yang tak belajar, anggapan mereka mesti witir tu baru boleh buat. Kalau tak buat solat tahajud, tak boleh buat solat sunat witir. Itu salah lah. Jadi di dalam satu malam tak boleh ada 2 witir. Tak boleh ada 2 witir. Jadi misal kata dah buat witir selepas solat fardu isyak, kemudian pada waktu malam tu, pada pertengah malam ataupun pengakhiran pada waktu malam tu, dia bangun untuk solat tahajud. Dia nak buat solat tahajud. Boleh ke tidak ni? Boleh tak? Tadi lepas solat isyak, sebelum dia tidur, dia dah buat solat sunat witir. Kemudian dia tidur dalam pukul 3 pagi, dia bangun. Dia hendak melakukan solat hajat, tahajud, kemudian dan seterusnya tasbih lah. Boleh ke tidak? Boleh. Bukan maksud bila kita dah solat sunat witir, lepas tu kita dah tak boleh buat solat sunat tahajud. Bukan macam tu. Hadis Nabi SAW mengatakan solat sunat witir ini adalah sebagai penutup. Tapi kena faham tentang hadis tu. Dia kata hendaklah menjadikan solat sunat witir itu sebagai penutup. Faham? Tapi hukum dia harus untuk melakukan sebagai penutup. Tapi kalau kita nak melakukan awal selepas solat isyak, tak ada masalah. Jangan kata dah buat witir, lepas tu tak boleh buat tahajud lagi. Itu salah. Faham? Jadi ada yang kata nak buat 1 rakaat, boleh tak? Boleh, tapi tak afdal lah. 1 rakaat je. Jadi misal kata lepas solat isyak, lepas solat buat sunat rawatib ni, kemudian dia balik rumah, dia nak buat solat sunat witir 1 rakaat, boleh? Boleh. Kadang-kadang ada mereka yang tak faham, mesti buat solat sunat witir lepas solat isyak dekat masjid ni. Ada yang beranggapan begitu. Faham? Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW ketika di dalam bulan Ramadan, yang mana Nabi Muhammad SAW
melakukan solat sunat tarawih di masjid 8 rakaat. Kemudian Nabi SAW sambung di rumah lagi. Dia tak teruskan dekat masjid lebih daripada 8 rakaat, tak ada. Andai kata dia buat, Nabi risau. Jika sekiranya melakukan lebih daripada tu, takut nanti menjadi kewajipan bagi umat dia nanti. Nabi wajib melakukan solat-solat sunat. Kita sunat saja. Faham? Nabi melakukan solat sunat, wajib bagi dia. Tetapi untuk umat, hukum ni sunat saja. Itu pun kata Nabi hidup semayang saja. Dia tak tahu sebenarnya Nabi pikul tanggungjawab. Pikul tanggungjawab pada zaman ketika itu. Agak-agak kalau kita ada zaman tu, kita nak terima Islam atau tidak? Nak terima Islam atau tidak? Kalau kita terima Islam, takut-takut kena bunuh. Jadi kita kena kenang jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang di dalam bulan Safar. Berapa hari bulan sekarang ni? Safar. Jadi kebiasaan bulan Safar ni banyak penyakit. Jadi bila bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tu kita kalau boleh lagi bagus kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan tu kita selawat je. Kalau buku Maulid Dibai tu, warna putih tu, ataupun Maulid Barzanji tu, baca je. Kenangkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita kasih kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya Rabiul Awal. Jadi sebelum Safar tu bulan apa? Sebelum bulan Safar bulan apa? Muharram. Betul? Bulan Muharram. Bulan Muharram biasa peristiwa dia apa? Muharram baru kejap lepas bulan. Peristiwa apa Muharram? Hijrah kan? Tetapi hijrah Nabi bukan berlaku pada bulan Muharram. Faham? Nabi hijrah pada 27 Safar dan sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Di Madinah. Jadi yang buat kalender hijrah ni adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ambil pada awal Muharram. Dijadikan awal tahun. Muharram tu sebagai awal tahun, sebagai kalender hijrah bagi Islam. Itu sebenarnya. Bila Muharram tu, Nabi hijrah bulan Muharram. Padahal Nabi hijrah pada bulan Safar, di akhir bulan Safar, dan sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Baik. Kemudian apa kata Nabi? Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil laili witra." Jadikanlah solat witir sebagai solat terakhir kamu pada waktu malam. Ini hadis Nabi riwayat Al-Bukhari. Baik. Berkenaan dengan solat witir. Solat witir ni dia boleh melakukan sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat. Boleh buat 4 satu salam, tambah lagi 4 rakaat satu salam. Dah berapa dah? 8. Kemudian tambah lagi 2 rakaat satu salam dan tambah lagi 1 rakaat. Jadi berapa? 11 rakaat. Ada cara Nabi, kafiat Nabi buat solat itu melakukan solat witir. Kafiatnya iaitu buat 2 5 kali. 5 kali. 5 kali 2 dah berapa? 10. Jadi tambah 1 rakaat, 10 tambah 1 jadi 11.
Selalu dengan kafiat buat 2 tambah 1. Betul? Kan? Saya tak pernah buat 11 Ustaz. Tak apa? Tak pernah Ustaz. Jadilah buat 3 rakaat. Ganjil kan? Sesungguhnya Allah ni menyukai perkara yang ganjil. Jadi misal kata dia nak buat berapa? 7. Boleh tak? Boleh? Boleh. Yang penting jangan lebih daripada 11 rakaat. Faham? Yang penting jangan lebih daripada 11 rakaat. Orang yang melakukan solat witir ni dijanjikan syurga. Allah janjikan syurga. Jangan lepaskan peluang buat solat witir ni, walaupun 1 rakaat. Habis sah tak Ustaz? Kalau buat 1 rakaat, sah hukum dia. Tapi lebih afdal buat 3 rakaat. 2 rakaat, 1 salam. Kemudian buat 1 rakaat, 1 salam. Lebih afdal. Ustaz, saya lebih suka, saya nak straight Ustaz, buat baca solat maghrib 3 rakaat, 1 salam. Faham tak? 3 rakaat, 1 tasyahud, 1 salam. Jadi sah atau tidak tu, hukum dia sah. Tetapi lebih baik ataupun lebih afdal iaitu buat 2 rakaat dan 2 rakaat 1 salam, kemudian naik 1 rakaat 1 salam. Faham tak? Jadi setiap malam kalau boleh lepas isyak, jangan lepaskan peluang. Walaupun 1 rakaat, Allah janjikan syurga. Syurga yang bagaimana? Wallahu a'lam. Sebab saya nak katakan gambaran syurga tu kerana apa? Tak boleh nak kata. Saya pun sendiri, mata saya sendiri pun tak pernah tengok. Bagaimana saya nak cerita? Jadi kadang-kadang ada orang gambarkan syurga tu, dia cerita kat orang-orang awam. Dia kata dekat syurga ada KFC lah, ada yang goreng, ada pizza. Macam dia pernah tengok pula dalam syurga tu. Tu kan salah tu. Yang setahu saya, apa yang Nabi khabarkan, sungai arak tu bila diminum tak memabukkan. Pernah dengar? Di dalam syurga ada sungai arak. Kalau kat dunia kalau minum air arak mabuk. Faham? Faham tak? Dia jadi mabuk. Yang kata air arak ni dia buat daripada anggur, buat daripada kicap pun dah mabuk. Ada arak daripada kicap? Tak ada. Jadi ada yang sungai daripada madu. Faham? Ada daripada madu. Madu yang bagaimana? Wallahu a'lam. Lepas tu sungai yang mengalir seperti susu, warna putih tu lebih putih daripada susu. Tapi nak gambarkan bagaimana? Wallahu a'lam. Itu yang Nabi khabarkan. Tak ada Nabi nak kata KFC ke, McDonald ke, Pizza Hut ke. Tak ada. Jadi kita jangan nak mana-mana tambah. Tetapi kenikmatan di dalam syurga mengalahkan kenikmatan kat mana? Syurga dunia. Ni kalau kita tengok ni syurga dunia ni. Faham? Kita rasa ini adalah syurga. Orang-orang yang engkar, dia rasa dunia ni adalah syurga bagi dia. Bila terjemahkan engkar tu dalam bahasa Arab, ialah orang-orang kafir. Dunia ni bagi dia adalah syurga. Dan kita, dunia ni bagaikan penjara. Itu sebab kita berbalik kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah dan lagi maha mengasihani. Yang maha pemurah tu untuk siapa? Semua makhluk. Sama ada dia taat atau tidak taat, dia buat maksiat dan sebagainya, Allah tetap maha pemurah.
Allah bagi. Rezeki. Tetapi Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Bila cakap beriman, dia mesti dah Islam. Faham? Ini ada seorang ustaz dulu kata, walaupun dia kafir tetapi dia tetap beriman. Macam mana tu? Orang kafir dia beriman, macam mana tu? Kalau dah kafir bukan beriman sama dia. Mana ada orang kafir dia beriman? Tak ada. Kalau ada Islam, kalau beriman mesti di Islam. Kalau tidak beriman, dia bukan Islam. Kena faham. Jangan kita salah guna ayat. Bila cakap kafir, semestinya kafir ni tidak beriman, dia beriman kepada Allah. Bila cakap tentang beriman ni, kena faham rukun iman ada berapa? 6. Iaitu percaya kepada Allah. Apa lagi? Percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab. 4, Rasul kita iaitu Nabi Muhammad SAW, dia tetap percaya. Bagaimana dia nak katakan beriman? Sedangkan orang Islam yang ada Islam, dia percaya rukun iman ni. Iman ada 6 perkara. Tetapi salah satunya iaitu percaya kepada kitab, dia tidak melaksanakan. Apa di antaranya di dalam kitab tu? Wa iqamus solah. Betul? Iaitu mendirikan solat. Shaum Ramadan, iaitu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maknanya nama Islam tetapi tidak melakukan solat. Orang yang tidak solat subuh ni, solat subuh je, jangan kata solat lain, solat subuh je, Allah datangkan iaitu ular yang begitu besar, kemudian dia akan membelit kita di dalam kubur nanti. Itu subuh je. Kalau Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dah berapa? Berapa kali kita kena hempit dengan ular tu. Tu bayangkan kalau subuh je. Sebab subuh dia selalu kalah, semua kalah. Jadi kita kunci jam, kadang-kadang kita kunci jam pukul 5 pagi. Sekarang azan subuh pukul apa? 5.51. Betul? 5.51. Kunci jam pukul 5. Pasal apa? Macam-macam setan ada. Kita nak buka mata tu payah. Kadang-kadang saya macam tu juga, nak buka mata pun payah. Jadi saya teringat, kita sebut apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita sebut Allahu Akbar tu, maka tali-tali yang syaitan ikat kita tu ketika tidur tu akan terlepas. Memang kita tak nampak tali tu. Kalau kita nampak, kita betul beranjat bangun. Baik. Kemudian sebanyak-banyak sembahyang witir itu 11 rakaat dan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tetapi sepatutnya tidak dikerjakan 1 rakaat saja, kerana khilaf aula, yang menyalahi lebih utama. Maksud kat sini ialah lebih utama 3 rakaat. Jadi kalau 1 rakaat sah atau tidak? Sah. Tetapi lebih utama kita buat 3 rakaat. Semalas-malasnya buat 1 rakaat. Faham? Itu maksudnya khilaf aula. Aula tu maksud utama. Aula asal daripada perkataan awalan. Awal. Faham? Awal. Jadi disebut aula, utama. Bila sebut aula, utama. Bila sebut awalan, awal maksudnya yang bermula, ataupun yang pertama. Dia huruf dia sama. Bila berubah baris, dah lain makna. Faham? Macam wudu tu maksudnya kita mengambil air sembahyang. Kalau wadu, air yang kita nak ambil tu sembahyang tu. Air yang kita nak guna untuk ambil air sembahyang. Ubah baris je. Wadu dan wudu. Faham? Baris ubah je, dah lain makna.
Okey, baik. Dan tidak mengapa ia memperlewatkannya. Tidak mengapa ia memperlewatkannya. Macam mana saya ceritakan tadi, selepas melakukan solat fardu isyak, dan akhirnya yang untuk melakukan solat witir ni sebelum terbitnya fajar. Fajar siddiq. Kerana fajar ni ada dua. Satu fajar apa? Kazib atau fajar kazab. Fajar kazib ni dia bukan cahaya yang melintang. Kalau fajar siddiq ni cahaya dia melintang. Nampak putih cahaya tu. Jadi kalau fajar yang tak betul tu, yang kazib tu, dia tengah-tengah tu ada menaik macam ni. Tidak cahaya nanti esok sebelum subuh tengok kat langit. Tapi tengok tempat yang tinggi sikit lah. Kalau nak nampak, tengok dekat tempat kat sekolah tu. Kat sekolah agama ni, di kat belah luar tu, dia nampak. Boleh nampak. Nanti cuma semua, esok jangan semua nak berkumpul kat situ je. Kat masjid kosong orang. Kita imam kata, mana makmum ni? Tu cara-cara nak tengok. Salah satu, masuk waktu solat fardu subuh. Kalau fajar siddiq, dia ada line putih tegak saja. Kalau fajar kazib, dia tengah-tengah tu naik macam ni. Putih dia, warna putih tu. Maksudnya kalau bentuk macam tu belum masuk waktu subuh lagi. Kalau line putih, itu dia namakan fajar siddiq. Siddiq tu maksud ni yang benar lah. Baik. Sekurang-kurangnya akmalnya. Akmal ni maksudnya apa? Lebih sempurna. Akmal asal daripada perkataan kamala, sempurna. Lepas tu kalau ada nama orang Kamaluddin, Kamaluddin maksudnya kesempurnaan agama. Faham? Kamaluddin, ad-din tu kan agama. Maksudnya perkataan Kamaluddin iaitu kesempurnaan agama. Jadi kalau ada orang nama Kamal, sempurnalah nama maksudnya. Bila sebut akmal iaitu lebih sempurna. Ni bahasa Arab. Kalau sebut akmal dia tambah alif kat depan tu, akmal, jadilah makna lebih sempurna. Kalau kamal, sempurna. Faham? Baik. Dia kata apa? Lebih sempurna untuk melakukan solat sunat witir ni 3 rakaat. Baik. Di dalam rakaat pertama hendaklah dibaca surah Fatihah, kemudian dibaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang ni bukan surah Al-A'la ni. Salah ni. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Tu dah masuk surah lain tu. Kan? Betul? Kan? Memang. Betul? Kan? Iqra kan? Okay, baik. Jadi baca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, sehingga habis. Kemudian pada rakaat yang kedua, iaitu membaca suratul Fatihah. Kemudian selepas baca Fatihah tu baca surah Al-Kafirun. Jadi kadang-kadang surah Al-Kafirun ni pun ada orang keliru. Maklum dia solat sunat witir ni dia lakukan solat sunat witir ni kat rumah. Wala antum a'biduna ma a'bud wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Dia ulang-ulang je. Nak cari yang terakhir tu tak tahu kat mana. Lakum dinukum waliyadi. Dia ulang-ulang itu. Tak jumpa. Pasal kan ayat-ayat tu ada dua yang sama. Kan? Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima sama. Kan? Jadi kalau solat sunat witir tak baca Fatihah, boleh? Yang belakang orang perempuan boleh tak? Kalau tak baca surah Fatihah dalam solat sunat witir,
Tak boleh. Hukum dia tak sah. Sebab membaca suratul Fatihah ni salah satu daripada rukun solat. Tetapi kalau tak baca surah Al-A'la, sah tak? Sah. Sebab dia adalah sunat. Sunat apa ni? Sunat hai'ah di dalam solat. Jadi sesiapa yang hendak melakukan solat sunat, jangan mengiktikadkan bahawasanya iaitu bacaan surah-surah selepas surah Al-Fatihah dia kata wajib. Padahal hukum sunat. Dia iktikadkan dalam diri dia, dia kata, oh kalau tak baca ni tak sah. Tak sah. Jadi dia tak sah juga sembahyang. Padahal benda sunat. Contoh dia nak melakukan solat sunat witir, dia dah biasa buat solat rawatib, solat ba'diyah. Solat ba'diyah dia tak baca surah-surah lazim selepas Fatihah tu. Misal kata dia buat solat sunat ba'diyah, dia baca Fatihah, kemudian habis Fatihah tu amin, kemudian dia rokok. Dia tak ada baca surah lazim. Dia dah biasa macam tu. Dia yang wajib. Tiba dia buat solat sunat witir, macam malam ni dia baca solat sunat witir ni, insya-Allah kemungkinan balik rumah dia buat ataupun sebelum balik rumah dia buat. Terpulang nak buat kat masjid boleh ataupun kat rumah pun boleh. Yang penting jangan lepas subuh. Faham tak? Faham? Lepas subuh dia buat solat witir ni, awak dah buat apa ni? Solat apa ni? Saya nak buat sunat witir. Dah habis dah. Jadi apabila dia hendak melakukan solat sunat witir tu, dia lepas baca Fatihah, dia terlupa hendak baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Alamak, apa lupa lah. Dia dah rokok ni. Alamak, macam ni tak sah ni, macam ni. Dia kata tak sah. Bila kata tak sah lah. Padahal kalau terlupa baca surah-surah selain pada surah Fatihah, hukum sunat, tak wajib. Jadi jangan iktikadkan bahawasanya membaca surah selepas Fatihah tu wajib. Faham? Kemudian dah 2 rakaat, baca tayyah akhir, kemudian bagi salam. Dah 2 rakaat. Kemudian naik, buat 1 rakaat lagi, baca Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baca sedap-sedap apa? Kalau kat rumah baca je sedap. Orang rumah dengar. Dia selama bakat terpendam, nak jadi imam tak boleh. Dan memang ada imam. Suara mungkin ada yang sedap yang kalangan makmum ni. Jadi dia buat kat rumah, dia baca sedap. Suara sedap, tetapi baca surah Al-Ikhlas salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apa yang salah? Dia sebut qaf tu tak betul. Kul. Sebab tu huruf qaf tu kena tebal. Itbaq. Disebut dengan tebal. Salah satu daripada huruf-huruf isti'la. Qaf tu kena sebut betul. Kul huwallah, bukan kul. Kul tu maksudnya makanlah. Makanlah. Jadi bab tajuk pun kena belajar jugalah. Baik. Selesai. Habis baca surah Al-Ikhlas, kemudian baca tayyah akhir, terus bagi salam. Jadi dah 3 rakaat. Jadi kalau saya nak straight boleh tak Ustaz? Boleh tak? Jawapan dia boleh. Tanpa melakukan tasyahud awal. Tanpa melakukan tasyahud awal. Kerana hendak membedakan di mana solat maghrib. Jadi kalau tak buat tahiyat awal boleh tak? Kalau misal kata kita dalam solat isyak ni, nanti kita tak buat tahiyat awal, boleh tak? Boleh. Tahiyat awal ni hukum dia apa ni tuan-tuan? Sunat apa?
Sunat abad. Sunat yang apa dia? Ini ustaz macam-macam tanyalah. Saya sekali kena tanya, pasal minggu lepas saya tak tanya. Jadi saya qadakkan minggu ni saya kena tanya. Baik. Kemudian selesai selesai melakukan solat sunat witir, kemudian disunatkan baca wirid apa? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. 3 kali baca. Kan? Kemudian baca apa lagi? Rabbil malaikati warruh. Dia ada yang panjang lain lagi. Saya ajar yang pendek-pendek je. Kan? Jadi bila saya ajar pendek-pendek ni, berkemungkinan insya-Allah para jemaah boleh ingat. Kan? Subhanal malikil quddus. Kemudian baca 3 kali kan? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Jadi jangan salah sebut nanti. Faham? Kudus hujung tu saya risau hujung tu. Subhanal malikil putus sama sebut. Kudung Kudus. Baik. Rabbil malaikatu warruh. 1 kali. Kemudian ustaz saya tak apa doa bahasa Arab ustaz. Doa lah apa yang patut. Yang penting kalau ingat doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz saya seorang, ustaz saya semayang. Kan? Boleh je. Kalau misal kata kita nak doa Allahumma inna, walaupun kita tak baca Allahumma inni, boleh. Macam contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan Rabbana tu, mana kita ada sebut Rabbi. Kita semayang seorang ni, last penutup tu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana kita ada baca Rabbi hasanah. Kan? Rabbi atini tak ada. Rabbana atina dulu. Kan? Boleh. Kalau kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi bila kita baca tu merangkumi orang yang ada dalam rumah ni. Baguslah kita doakan untuk orang dalam rumah ni. Kan? Kita merangkumi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi macam mana lafaz niatnya? Iaitu usolli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Witri bukan fitri. Jadi lafaz ni hukum dia sunat. Yang wajibnya ketika lafaz takbiratul ihram di dalam hati ni. Saja aku solat witir. Itu yang penting tu. Qasad ta'arud. Ta'arud tak ada. Qasad ta'yin saja. Ta'arud tu hanya untuk solat yang fardu 5 waktu. Termasuk solat fardu Jumaat. Kalau kita nak semayang sunat, tak perlu nyatakan fardu. Faham? Fardu ni hanya untuk semayang wajib. Lintas dalam hati ni. Saja aku solat witir. Itu saja. Wa akbar. Lepas tu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Semayang sunat bukan tunai. Tunai ni hanya untuk yang wajib. Baik. Kemudian itu lafaz sunat witir 2 rakaat. Kemudian yang bawah tu lafaz niat pada 1 rakaat. Usalli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Saja kau solat
witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh ingat ni? Kan? Ya dah biasa buat dah. Kan? Jadi kena amalkan walaupun 1 rakaat. Jangan tinggalkan. Nabi tak pernah tinggalkan solat sunat witir. Jadi kesimpulannya, solat sunat witir ni boleh dilakukan sebanyak 11 rakaat. Dan kafiyat cara hendak melakukan solat sunat witir ni, kafiyat ni maksudnya cara. Sama ada dia nak buat 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 4 tambah 4 8. Kemudian dia buat 2 rakaat dah berapa? 10. Kemudian tambah lagi 1. Jadilah 11 rakaat. Faham? Kemudian ataupun dia nak buat kafiyat, 2 rakaat sebanyak 5 kali. 5 kali dah berapa dah? 10. Tambah 1 dah jadi 11. Jadi sesiapa yang telah melakukan solat sunat witir selepas fardu isyak, dia boleh melakukan, contoh dia nak bangun malam, dia boleh melakukan solat sunat tahajud, hajat, boleh. Bukan berarti dah buat solat sunat witir tak boleh buat solat tahajud, itu salah. Boleh. Tetapi lebih afdal, maksud nak kata hadis Nabi ni yang mana melakukan solat sunat witir ni pada penutup di akhir tu lebih afdal. Lebih afdal maksudnya kat situ. Wallahu a'lam bissawab. Satu malam tu satu je. Okey, maksud kat sini yang dikatakan tentang rakaat tu. Misal kata dalam satu malam tak ada 2 witir. Tak ada 2 witir tu habis 11 rakaat contoh, pada selepas solat isyak dia lakukan solat witir terus buat 11 rakaat. Betul? Jadi maksimum berapa? 11 je lah. Kan? Kemudian pada tengah malam dia bangun nak buat solat tahajud. Kan? Dia buat solat tahajud. Kemudian dia nak buat solat witir. Boleh lagi tak? Tak boleh. Tu maksudnya kat situ. Faham? Contoh lagi, misal kata lepas solat isyak, dia buat solat sunat witir 2 rakaat di masjid. Kat rumah dia sambung lagi 1 rakaat. Dekat masjid dia buat dalam pukul 9. Contoh. Lepas tu singgah kedai kopi apa semua sebagainya. Pukul 12 tengah malam baru dia balik rumah. Jadi dia hendak melakukan solat sunat witir 1 rakaat. Boleh atau tidak? Jawapan dia pun boleh. Faham? Ini dikatakan tak ada solat sunat witir dalam satu malam 2 witir tu, maksudnya dia punya maksimum tu. Faham? Okey, jelas. Ada tanya lagi? Tak ada. Kalau tak ada tanya, PM tepi lah kan. Okey, wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu datang pada Allah, yang kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخر لنا معاده للجبال وسحبنا وتجربنا فاعلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم